Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung muka surat 625. Kita membincangkan kaedah yang kelima, al-adatu muhakkamatun, iaitu adat itu dijadikan sebagai rujukan hukum. Kita telah membincangkan serba sedikit tentang apa yang dikatakan adat dan bagaimana adat itu dijadikan sumber untuk membentuk hukum, dan jenis-jenis adat ataupun uruf yang boleh dijadikan rujukan untuk membina hukum, dan juga uruf yang tidak boleh dijadikan sumber hukum. Pada malam ni kita sambung kehujahan uruf, iaitu uruf ataupun uruf ni kebiasaan ataupun adat. Jadi kehujahan uruf tu sejauh mana adat boleh menjadi hujah. Sejauh mana adat itu boleh menjadi hujah. Kalau Al-Quran, kita semua faham Al-Quran ni memang menjadi hujah, kuat, sabit. As-Sunnah, hadis Nabi juga menjadi hujah. Walaupun nanti ada perbincangan tentang hadis-hadis yang mana yang boleh dijadikan hujah, iaitu hadis-hadis sahih, terutamanya hadis-hadis mutawatir. Dan kita juga telah pun menyentuh tentang ijma'. Sejauh mana ijma' itu menjadi hujah, ijma' yang macam mana menjadi hujah. Dan kita juga dah belajar tentang qiyas, iaitu membandingkan suatu hukum yang ada dengan benda yang baru untuk diterapkan hukum pada benda yang baru itu, sejauh mana hujahnya. Dan sekarang ni tuan-tuan, uruf ni ataupun adat ni, sejauh mana dia boleh menjadi hujah. Maknanya kalau ada sesuatu adat yang kita ambil untuk dijadikan hukum ataupun dijadikan sumber hukum, adakah wajib ia diikuti ataupun macam mana? Para ulama telah menjadikan uruf ataupun kebiasaan ataupun adat sebagai salah satu asas bagi dibina beberapa hukum ke atasnya. Terutamanya di atas perkara-perkara yang tidak ada nas yang terang jelas daripada Quran dan juga hadis. Ini jelas dapat difahami dari kata-kata dan fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama. Ada di antara mereka yang berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan uruf itu untuk jadikan hujah bersandarkan kepada dalil daripada surah Al-A'raf, khuzul afwa wa'mur bil 'urf. Khuzil afwa wa'mur bil 'urf. Terimalah apa yang mudah dilakukan dan suruhlah dengan perkara yang baik.
Uruf ni perkara yang baik. Menurut Al-Qarafi, kata Imam Al-Qarafi, berdalilkan dengan ayat ini ternyata sekali kelemahannya, kerana uruf dalam ayat ini bermaksud sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang diketahui. Okey. Ayat ni kata khuzil afwa wa'mur bil urf. Ambillah yang mudah, suruhlah benda dengan perkara yang baik, uruf. Jadi ayat ni dijadikan hujah oleh setengah ulama yang menyuruh kita mengambil uruf untuk dijadikan sandaran terhadap beberapa perkara hukum. Tapi kata Imam Al-Qarafi, nak jadikan ayat ni sebagai hujah lemah, tak kuat untuk dijadikan hujah, kerana wa'mur bil urfi ini ataupun suruhlah dengan uruf ini bermaksud ma'ruf. Ma'ruf ni benda yang diketahui, benda yang diketahui dengan benda itu baik. Jadi benda yang diketahui baik, maka suruhlah buat baik. Macam ayat apa ni, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada benda yang ma'ruf, benda-benda yang baik. Benda-benda yang ma'ruf juga benda yang diketahui. Maknanya yang diketahui benda tu baik. Tetapi Imam Mustafa Ahmad Az-Zarqa, salah seorang ulama kontemporari, ulama semasa, ulama moden, berpendapat bahawa uruf dalam ayat ini adalah dikehendaki dengan maknanya yang lughawi, makna secara bahasa, iaitu perkara baik yang menjadi kebiasaan, bukan dimaksudkan dengan maknanya pada istilah fiqh. Maka berdalil dengan uruf dalam ayat ini boleh mengukuhkan pemakaian uruf dengan maknanya yang istilahi. Kerana uruf manusia dalam amalan-amalan dan muamalat mereka adalah dari sesuatu adat yang mereka kira baik dan menjadi kebiasaan oleh akal mereka. Selalunya uruf satu kaum itu menandakan hajat dan keperluan mereka kepada perkara yang sudah dikenali dan teradat di kalangan mereka, maka diambil kira perkara itu sebahagian daripada perkara-perkara yang dikira baik. Jadi maknanya, kata Dr. Mustafa Ahmad Az-Zarqa ni tuan-tuan, dari segi maksud ayat tu, dari segi maksud bahasanya, uruf, kebiasaan. Ini kebiasaan yang baik. Jadi kalau nak digabungkan dengan makna secara istilah, maknanya betul lah. Uruf tu benda yang baik. Uruf kebiasaan. Maknanya kebiasaan. Kebiasaan yang apa? Kebiasaan yang baik. Yang kita nak ambil jadikan hukum, kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang jahat, kita tolak, tak jadikan hukum. Jadi kebiasaan yang baik yang kita terima menjadi suatu hukum. Sebab sesuatu benda yang baik itu yang dibuat oleh satu kaum, sesuatu puak, sesuatu bangsa, selalunya adalah kerana hajat. Kerana hajat. Contoh, kebiasaan kalau orang bertunang ni mesti ada tanda kan. Tandanya apa? Sarungkan cincin, contoh. Itu satu benda yang baik. Sebagai suatu tanda engkau dah berjanji nak kahwin dengan aku. Satu. Sebagai tanda yang ada cincin kat jari itu dah jadi tunang orang. Jangan usik, jangan kacau. Kalau kita tengok pada nas-nas tuan-tuan, orang yang sudah dipinang oleh orang lain, Rasulullah melarang untuk kita pinang dia.
Jangan kamu meminang atas pinangan orang lain. Jangan kamu membeli atas belian orang lain. Jadi itu uruf, kebiasaan yang baik. Jadi dia boleh menjadi satu sumber untuk dijadikan hukum. Maka kalau nak bertunang, begini. Berdasarkan kepada adat. Sebab menjadi hajat. Menjadi hajat kepada manusia. Ada juga ulama-ulama yang berdalilkan hadis. Tak disebut hadis ini diriwayatkan oleh siapa. Kena tengok nota kaki, tuan. Hadis ni ada masalah, bukan ada masalah kata tak betul. Maksudnya hadis ni ada khilaf di kalangan ulama, kerana ada yang kata hadis ni hadis mauquf. Hadis mauquf ni maknanya hadis yang disandarkan kepada sahabat, tak sampai kepada Nabi. Ada yang kata marfu'. Ini tak kisahlah. Maknanya hadis ni kat sini sebut, hadis ni cukup popular ni tuan-tuan. Ma ra'ahul muslimun hasana fa huwa 'indallahi hasan. Apa yang dilihat oleh orang-orang Islam itu baik, maka dia baik di sisi Allah. Cuma hadis ni dia hadis yang ada masalah kerana khilaf ulama. Kerana ada yang mengatakan hadis ni mawquf kepada Ibnu Abbas. Maknanya dia kata-kata Ibnu Abbas. Ataupun hadis yang marfu' kan. Hadis yang diangkatkan periwayatannya. Walaupun dia diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, maknanya dia terhenti pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, tetapi ada kemungkinan Ibnu Abbas mendapat riwayat ini ataupun mendapat kata-kata ini hasil daripada apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma lafaznya dilafazkan oleh Ibnu Abbas. Jadi petunjuk hadis di atas, dilalah ataupun petunjuk hadis di atas menunjukkan kepada kehujahan ijma', bukan uruf. Kecuali apabila sandaran ijma' itu adalah uruf yang sahih, maka petunjuk hadis atau asar ini hanyalah ke atas satu bentuk uruf dari berbagai-bagai bentuk uruf, bukan ke atas uruf secara mutlak. Maknanya ada ulama yang tak terima hadis ni untuk dijadikan hujah sebagai uruf tu menjadi sumber hukum. Sebab ada yang kata hadis ni tentang ijma', bukan tentang uruf. Tapi ada ulama kata hadis ni tentang uruf, sebab apa yang dilihat oleh orang-orang Islam baik. Maknanya adat yang baik yang dibuat oleh orang Islam, maka dia juga baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pun demikian, orang Islam tidak melihat sesuatu yang baik itu berdasarkan hawa nafsu mereka. Bahkan mereka melihat berdasarkan tabiat semula jadi atau fitrah mereka, dan dari kacamata syariat yang menghukum dan mengatur realiti dan kehidupan mereka. Maka hadis atau asar ini menurut kebanyakan fuqaha boleh menjadi hujah kepada pengambilan uruf. Jadi maknanya kebiasaannya, apa yang dibuat oleh orang Islam secara umum, ramai, sekelompok, kebiasaan-kebiasaan yang dibuat itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang dipandang oleh orang Islam tu baik berdasarkan tabiat semula jadi. Kaprai lah, melo kaprai. Melo kaprai, kaprah ka wong senggawe kae iki, kaprai kae iki. Kaprai ku api. Kebiasaan tu baik, maka dia diterimalah. Maknanya apa yang dipandang baik oleh orang Muslim, maka dia baiklah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun uruf tetap diambil kira, diberi pertimbangan dan sah pembinaan hukum ke atasnya, tetapi ia pada hakikatnya bukan dalil. Bukan dalil yang berasingan atau sumber hukum yang tersendiri
Bahkan ia dirujuk kepada dalil-dalil syarak yang muktabar. Kerana uruf tidak boleh mencipta hukum bersama Allah, dan tidak ada siapa pun yang mempunyai autoriti tasyri' ataupun membentuk hukum melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Ini maknanya walaupun uruf ni tuan-tuan tak ambil kira untuk kita membuat sesuatu undang-undang, membuat sesuatu hukum, tapi dia bukan sumber mutlak. Maknanya dia kena ada dalil-dalil lain untuk menguatkan adat yang kita ambil untuk dijadikan hukum dalam sesuatu masalah. Dia kena ambil macam bertunang tadi itulah. Bertunang tadi, kalau tak payah pakai cincin tak boleh ke? Boleh. Tapi dah menjadi kebiasaan. Wis kaprai, anggo tunangan anggo cincin. Kalau dulu siap cincin merisik. Sekarang ni kadang-kadang cincin merisik pun tak ada. Jadi tanda pertunangan itu dia berdasarkan kepada hadis. Hadis tu kata jangan kamu meminang atas pinangan orang lain. Nak tahu orang tu dipinang oleh orang lain macam mana? Berdasarkan kepada cincin. Contoh itu kalau adat negara yang pakai cincin. Nah, mungkin ada adat yang lain tu duk pakai bedak ke atau pakai kalung ke, pakai gelang ke. Macam-macam lah adatnya tuan-tuan. So itu menunjukkan bahawa adat tu dia tak jadi hukum dengan itu sendiri. Tapi adat tu menjadi hukum dengan adanya dalil-dalil lain, hadis ke, Quran ke dan sebagainya tuan-tuan. Sebab hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang berhak untuk membuat ataupun mensyariatkan sesuatu hukum. Sesungguhnya apabila beberapa hukum syariat mengambil kira uruf, maka itu merupakan suatu keringanan dan rahmat dari Allah yang menurunkan syariat, dan dialah sumber hukum yang sebenarnya. Bukan uruf menjadi hukum datang selari dengannya. Apabila Allah mengizinkan kita membina hukum-hukum berdasarkan uruf, maka keizinan Allah itulah sumbernya dan bukan uruf. Maknanya uruf tetap tak jadi sumber hukum. Sumber hukumnya tetap daripada Quran dan Sunnah. Cuma uruf ni diambil kira untuk membina sesuatu hukum berdasarkan kepada Al-Quran dan juga hadis juga. Maka uruf dalam dua keadaan ini tidak lebih dari kaedah fiqhiyah yang dapat diambil kaedah darinya ketika pelaksanaan hukum-hukum dan tidak akan meningkat kepada tahap sumber atau dalil. Jadi uruf tak jadi dalil. Uruf ni hanya jadi kaedah saja. Uruf tak jadi dalil. Dia hanya jadi kaedah. Dari mana kaedah menentukan? Daripada mana kaedah menentukan harta sepencarian di antara pasangan suami isteri itu? Kaedahnya berdasarkan kepada kebiasaan orang yang berada di Nusantara. Dan kebiasaan itu ditimbang berdasarkan kepada dalil-dalil yang ada, dalil-dalil syarak yang ada. Bahawa kehidupan itu adalah suatu perkongsian hidup. Perkongsian itu adalah suatu syarikat. Maka berlakulah hukum-hukum yang berkaitan dengan syarikat. Hukum-hukum yang berkaitan dengan syarikat, maka adalah nas-nas dia. Maka hukum yang berlaku pada syarikat itu, yang dalam muamalah itu, diterapkan kepada hukum rumah tangga di Nusantara. Kerana uruf di Nusantara itu begitu. Sebab itu harta sepencarian tidak menjadi hukum ataupun peraturan di negara Arab, kerana uruf negeri Arab tu berbeza. Sebagai contoh, dekat sini, kat Malaysia ni, daripada zaman dulu bila berkahwin, nak buat ladang mengerjakan sawah padi, sama-sama turun ke sawah di antara suami isteri. Paling tidak isteri menyediakan ubi godok,
kopinya. Datang, bang berhenti kejap bang, minum kopi, ni saya masakkan ubi, makan. Jadi itu satu bentuk sumbangan, perkongsian. Berbanding di setengah negeri Arab, isteri tak buat apa-apa, make upan weh. Masak ubi, ya masak ubi itu khadam. Masak ubi, dia tak buat apa-apa. Jadi berbeza dia punya uruf dia, adat kehidupan berumah tangga itu berbeza di antara yang ada di Nusantara dengan di sini. Itu yang dikatakan uruf itu menjadi perkiraan untuk menentukan sesuatu hukum. Syarat-syarat keharusan beramal dengan adat, resam ataupun uruf. Dia bukan kata wis adate terus dibuat. Contoh, wis adate wong Jawa sepupu ora eneng korak keneng kawin. Okey, itu ikut adat. Tapi nak kawin sepupu juga boleh tak? Ini kita dah bercinta dengan sepupu kita ni. Tak boleh berpisah. Merana jiwa. Tapi ora keneng wong Jawa keluarga adate, biar mati anak, jangan mati adat. Jadi adat seperti ini bertentangan dengan hukum syarak. Sebab hukum syarak membenarkan berkahwin di antara sepupu. Maka adat ni tak boleh pakai lah. Jadi kahwinlah di antara sepupu. Jadi untuk membolehkan uruf itu diambil kira dan dibinakan hukum ke atasnya, para ulama telah memberikan beberapa syarat. Pertama, uruf itu tidak berlawanan dengan nas syarak. Sebaliknya, jika ia berlawanan dengan nas, maka uruf tersebut tidak boleh diambil kira dan diamalkan, seperti bermuamalat riba, menghidangkan arak di majlis rasmi atau tak rasmi, pendedahan aurat dan sebagainya. Uruf yang berlawanan dengan nas yang dimaksudkan di sini ialah uruf yang berlawanan dengannya dari semua aspek. Dalam erti kata lain, jika uruf itu dikekalkan amalannya, maka berlakulah pembatalan mengamalkan nas secara keseluruhannya, seperti contoh di atas. Contohnya, sudah menjadi adat dalam persembahan wayang kulit. Contoh, mesti nak buka ataupun silat, nak buka gelanggang tu mesti disemah gelanggangnya. Sembelih lembu, kepala lembu mesti digantung. Lepas tu dibacalah jampi-jampi yang menyeru jin dan sebagainya. Ini sudah tentu bertentangan dengan hukum syarak, terutama hukum akidah. Dia boleh menyebabkan seseorang menjadi syirik. Maka adat seperti ini perlu ditolak. Waktu kita ingat dulu di Kelantan tentang persembahan wayang kulit kan. Mula-mula Tok Guru tak bagi. Arwah almarhum Tok Guru Nik Aziz tak bagi kan. Sebab bila nak wayang kulit je mesti ada buat semah lah apalah itu kan. Buka pentah lah dengan upacara-upacara yang bertentangan dengan hukum syarak. Jadi bila tok-tok dalam ni kata okey tak apalah, upacara ni kita tak buat, maknanya tak payah buat dan apa semua, akhirnya dibenarkan persembahan wayang kulit tu. Tapi sekarang wayang kulit dah tak laku. Orang dah tengok video. Sekarang dah tengok Netflix aja dah. Tak payah tengok wayang kulit. Wis sorak payu. Saya merasa zaman wayang kulit. Anak saya tak merasa. Ingat dulu tuan-tuan, persembahan wayang kulit tu kat depan sekolah harap dulu kan, Dewan Kancung tu. Orang yang paling tengok ke depan arwah tok. Duduk depan tu tengok. Kita tak faham, bodoh ngomong Jawa kan wayang kulit tu kan. Ada lagi ngomong Jawa, kita tak faham. Tapi syok juga tengok wayang kulit ni sebenarnya tuan-tuan. Itu contoh. Ataupun dalam adat-adat sesetengah tempat, bila datang naik ke tempat itu kena minum air tuak sebagai menghormati tuan rumah, dan tuan rumah menghormati tetamu.
So tuak ni tak boleh, haram hukum dia. Maka adat seperti ini tak boleh diambil kira lah. Adapun jika kedudukan uruf itu tidak berlawanan dengan nas dari semua aspek, maka uruf tersebut tidak dianggap berlawanan, bahkan boleh diamalkan dalam lingkungannya. Sementara nas pula hendaklah diamalkan dalam perkara-perkara selain dari yang dikendaki oleh uruf, seperti akad al-istisna, akad tempahan. Pada hakikatnya adalah jualan sesuatu yang tidak ada. Sedangkan jualan sesuatu yang tidak ada, baik al-ma'dum dalam hukum Islam, tak boleh. Kita menjual barang yang tak ada. Aku nak jual kebun aku, tapi kebunnya tak ada. Berapa kau nak jual? 80,000 lah satu ekor. Kita pun bayar 80,000. Maka jual beli ini tidak sah. Sebab barang tak ada. Kebun ni embuk. Ataupun burung-burung berterbangan. Ini kalau aku perangkap pakai jaring ni dapat 500 ekor. Aku nak jual burung yang kat atas tu. Berapa nak jual? Kira lamsam lah, RM300. Burungnya ada tapi belum ditangkap. Maka dia tidak menjadi milik kepada, belum menjadi milik kepada penjual. Maka tak sah jual beli tersebut, sebab barangnya tak ada lagi, tidak di tangan pemilik. Sama dengan jual beli tempah. Aku nak beli baju kot, tapi baju kotnya belum siap. Dia kena ukur dulu, kena ukur apa semua. Berapa bila siap? Seminggu boleh siap lah. Berapa? Kain dengan upah 700. Kita pun bayar 700. Barang belum ada, tapi kita dah bayar. Kalau hukum Islam tak boleh, barangnya tak ada lagi. Tapi benda ni keperluan dalam masyarakat, sebab dia pun dikatakan sebagai tempahan, bukan baik jual beli lagi. Dia masih dalam bentuk tempahan. Bayaran itu adalah suatu pendahuluan, dan dia memang satu benda yang diperlukan oleh masyarakat. Tak ada satu masyarakat pun membantah tentang perkara tempahan ini. Maka uruf ini boleh diamalkan. Maknanya sebab uruf ini telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat tanpa bantahan. Para ulama pun tidak membantahnya. Istisna, tempahan boleh, tapi yang lain tetap tak boleh. Yang lain tetap tak boleh. Jual beli emas secara online, emasnya tak ada, pakai nombor je, pakai indeks. Emas tak ada, tetap tak boleh, tuan-tuan. Sebab dia menjual sesuatu yang makdum, jual nombor je. Kedua, okey. Yang pertama tadi, uruf ni tak boleh bertentangan dengan hukum syarak. Yang kedua, uruf itu telah diamalkan oleh masyarakat secara menyeluruh dan meluas. Meskipun ada yang tidak mengamalkannya, jumlahnya sikit, maka memadailah ia diamalkan oleh majoriti masyarakat. Syarat ini disebutkan dengan istilah muttarid atau ghalib. Maksudnya pada ghalibnya, pada kebiasaannya. Contoh, wang antar belanja. Antar belanja bukan mas kahwin ya. Antar belanja bukan mas kahwin. Antar belanja ni tempat kita je. Dekat Afrika belum tentu ada. Okey. Tempat kita pun bukan semua masyarakat mengamalkan antar belanja. Ada setengah tempat antar belanja tak ada. Antar belanja tu jadi mas kahwin. Di setengah tempat pula tuan-tuan, macam dekat benua India pula, dauri. Dauri ni dia macam antar belanja juga, macam mas kahwin, tapi dia bukan. Sebab dauri ni disediakan oleh orang perempuan. Kalau mas kahwin disediakan oleh pengantin
lelaki, tapi dauri ini disediakan oleh pengantin perempuan pula. Jadi ini adat. Adakah perkara tersebut diamalkan oleh ramai orang? Oh, diamalkan oleh ramai orang. Majoriti mengamalkan perkara tersebut. Maka dia bolehlah diambil untuk dijadikan peraturan lah maknanya. Anggara Arab kahwin, yo ini ngantar belanja nih. Contoh. Tapi kalau tak nak hantar belanja boleh tak? Boleh, tak masalah. Itu mengikut antara kedua pihak. Itu dinamakan suluh. Dia ada hukum suluh pula. Perundingan lah di antara dua-dua pihak. Jadi itu baca maknanya ghalib. Pada ghalibnya, kalau kahwin dengan orang sini, hantar belanjanya sekian-sekian. Okey. Menentukan mahar, tuan-tuan. Mas kahwin ni piro. Ini kalau dalam keadaan yang tidak ditentukan oleh pihak pemerintah. Macam kita ditentukan oleh pihak pemerintah 300. Mas kahwinnya. Tapi kalau zaman dululah katanya tak ditentukan oleh pemerintah. Sebab itu timbul mahar misil. Mahar misil itu berdasarkan pada huruf lah, pada adatnya. Piro dia punya mas kahwin ni, ya melu kaprai. Itu ikut huruf lah. Kaprai siki ya 8,000 ya 8,000. Contoh. Ataupun pada ghalibnya ikut kakaknya. Dulu kakaknya 3,000, contoh. Sekarang ya 3,000 jugalah. Itu ghalib, maknanya kebiasaan. Kebiasaan dekat tempat tu berapa? Kahwin pula dengan orang Kelantan kan. Kebiasaannya macam mana orang Kelantan? Atau ghalibnya. Itu namanya uruf, tuan-tuan. Jadi maknanya adat tu diamalkan oleh majoriti orang di tempat itu. Yang ketiga, uruf atau adat yang akan dirujuk dalam satu-satu tindakan sudah wujud ketika hendak dilakukan tindakan tersebut. Maksudnya kejadian uruf itu telah mendahului waktu tindakan dan berterusan hingga masa berlakunya tindakan itu. Oleh yang demikian, tidak harus diamalkan uruf yang baru timbul setelah akad. Maka uruf yang mendahului nas syarak sahaja yang dikira uruf yang sah. Sedangkan perubahan yang berlaku ke atas uruf setelah akad tidak boleh diambil pakai. Oleh yang demikian, sandaran-sandaran wakaf, wasiat, jual beli, dokumen-dokumen perkahwinan mesti ditafsir berdasarkan uruf yang ada pada zaman mereka yang melakukan tindakan itu, bukan uruf yang berlaku selepas zaman itu. Maka jika seseorang yang mewakafkan tanahnya untuk ulama atau penuntut ilmu, sedangkan uruf yang ada ketika wakaf itu bermaksud ulama ialah mereka yang alim dalam urusan agama, dan penuntut ilmu pula dimasukkan pelajar-pelajar agama sahaja, maka pendapatan dan hasil mahsul tanah wakaf itu hendaklah dibelanjakan kepada ulama dan pelajar agama sahaja, tanpa disyaratkan ada saksi. Walaupun uruf yang muncul selepas itu bermaksud ke semua jenis ulama dan penuntut ilmu, atau memastikan ada keterangan saksi. Okey. Itu contoh. Maknanya aku mewakafkan tanah ini untuk orang-orang alim. Pada zaman itu orang alim itu siapa? Bila disebut orang alim pada zaman itu ialah orang yang mengaji agama. Maknanya alim pada bidang agama. Zaman sekarang mungkin takrif alim itu berbeza. Bukan orang mengaji agama je. Kata alim, alim kan maknanya orang berilmu kan. Angkasawan yang tahu pandai ilmu astronomi apa, alim juga. Orang yang pandai engineering apa, alim juga. Itu uruf sekarang. Wakaf tu zaman dulu. Maka bila wakaf tu berlaku pada zaman dulu, yang urufnya pada ketika itu bila sebut orang alim je, Pak Kiai. Maka wakaf itu hanya untuk Pak Kiai aja. Sampai sekarang dia hanya untuk Pak Kiai saja. Kecuali uruf tu berlaku zaman sekarang pula. Diwakafkan sekarang pula. Aku wakafkan tanah ini untuk orang-orang yang berilmu.
atau orang alim. Sekarang alim ni, engineer pun alim, doktor pun alim, lawyer pun alim, dianggap orang alim. Maka uruf itu berlaku ikut zaman sekarang lah. Maknanya dia tak boleh tidak boleh terkemudian kebiasaan itu. Faham no? Dia ikut kebiasaan yang takrif yang ada pada itu. Kebiasaan yang ada pada masa itu. Kebiasaan pada masa itu bila sebut orang alim aja, ya Pak Kiai, ya santri. Zaman sekarang bila sebut orang alim, ya doktor yang alim, engineer yang alim, apa lagi? Lawyer yang alim. Jadi suasana berbeza. Jadi dia mengikut keadaan dan mengikut suasana. Sebab itu ada kaedah yang menyebutkan taghayyurul hukm ahkam bi taghayyuril azman wal makan. Maknanya berubahnya hukum itu, hukum hakam itu berdasarkan perubahan tempat dan juga perubahan zaman, perubahan masa. Zaman dulu kata begini, zaman sekarang begini. Tapi apa yang berlaku pada zaman dulu, dia hanya untuk takrif zaman dulu aja. Walaupun sekarang ni dikatakan orang alim, termasuklah lawyer, engineer dan sebagainya, wakaf tu tak termasuk juga sebab wakaf tu dibuat dulu. Dulu urufnya orang alim tu ialah Pak Kiai aja. Maka wakaf itu hanya untuk Pak Kiai saja. Wallahu a'lam.